Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua murid-murid tahun 3, bertemu kita kembali dalam pembelajaran di alam maya di rumah masing-masing. Kita doakan semoga COVID-19 ni hilang dari muka bumi supaya kita dapat belajar secara bersemuka. Kita jumpa kawan-kawan, jumpa cikgu, kita belajar di dalam kelas seperti biasa. Okey, pada hari ini kita akan belajar pendidikan Islam dalam bidang sirah, Okey. Hari Selasa 15 hari bulan 6 2021, tajuk kita pada hari ini ialah meneladani sifat tabligh. Sifat tabligh. Meneladani sifat tabligh siapa? Kalau kita belajar sirah, sebelum ni Ustazah dah pernah bagi tahu. Kalau kita belajar sirah dalam bidang Islam, kita belajar mengenai Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa siapa Nabi kita, okey? Jadi kita akan belajar mengenai sifat tabligh Nabi Muhammad ni. Bagaimana kan? Itu adalah tajuk kita pada hari ini. Okey, sebelum kita mulakan kelas, seperti biasa, pastikan semua ada bersama murid-murid buku teks pendidikan Islam. Jangan buka buku teks lain pula. Buka buku teks pendidikan Islam dari muka surat 108 hingga 111. 108 sehingga 111. Buku teks pendidikan Islam. Okey, boleh? Dah ada dengan anda semua? Kalau tak ada, cepat pergi cari. Stopkan sekejap video ni dan pergi cari buku cepat. Okey, seterusnya, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini seperti biasa, dalam kelas Ustazah kita akan baca doa. Doa elak hutang dan malas. Ingat lagi tak ni dah berapa lama ni tak baca doa elak hutang dan malas kan? Okey, ingat lagi tak macam mana doa elak hutang dan malas? Jadi kita baca sama-sama, semua tadah tangan. Macam mana Ustazah ajar? Semua tadah tangan, pandang jari masing-masing. Sama-sama kita baca doa elak hutang dan malas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung daripada kesusahan dan kesedihan, daripada kelemahan dan kemalasan, daripada sifat pengecut dan bakhil, daripada bebanan hutang dan kekuasaan manusia. Amin. Itu doa elak hutang dan malas. Kita baca doa sebelum belajar pun boleh, tapi saja Ustazah nak terapkan doa lain supaya kita boleh pelbagaikan doa dalam kehidupan harian kita. Okey, seterusnya kita kembali semula dalam bidang sirah dengan tajuk apa tadi? Siapa ingat cuba sebut? Tajuk meneladani sifat tabligh. Meneladani sifat tabligh. Apa tu Ustazah, tabligh tu apa kan? Kita tengok, kita nak belajar lah ni kan. Okey, jadi sekarang semua buka buku teks pendidikan Islam masing-masing. Buka. Ustazah tunjuk yang ni, awak buka buku awak yang ada dengan awak tu. Nanti kan tak terbuka pula kan? Okey, buka buku pendidikan Islam muka surat 108. Sama tak yang dekat video ni dengan dalam buku awak? Kalau kita tengok dalam buku awak tu besarlah sikit. Dia dah ada tajuk kat atas kan, meneladani sifat tabligh. Okey, ini dialog ketika dalam situasi ni apa? Kita boleh gambarkan dia di mana? Di sekolah. Ada ceramah murid-murid. Kat bawah tu sebenarnya ada murid-murid kan. Ustazah tak letaklah kat sini. Ada gambar murid-murid dengar ceramah. Ni yang ustaz gambar yang sekarang dalam video ni. Jadi apa yang dia tengah sampaikan tu? Okey, kita baca sama-sama. Bukan Ustazah je yang bercakap seorang-seorang, bukan Ustazah je baca seorang-seorang. Okey, baca sama-sama. Okey, kita tengok petak biru nombor 1. Baca sama-sama. Okey, sama-sama. 1, 2, 3. Tabligh bermaksud menyampaikan. Tabligh merupakan salah satu sifat wajib para Nabi alaihi salam. Mereka menyampaikan wahyu
yang diterima daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat mereka. Yang nombor 1 ni dia bagi tahu tentang maksud tabligh. Tabligh tu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu dia maksudnya menyampaikan. Menyampaikan. Macam Ustazah ni menyampaikan. Ustazah cakap, awak dengar. Dalam ceramah tu ustaz tu cakap, murid-murid yang lain semua dengar kat bawah kan. Kalau kita kat sekolah pun selalu. Cikgu kat depan cakap kat atas pentas, awak dekat bawah beratur dalam kelas dengar. Jadi tabligh ni menyampaikan. Kena ingat, tabligh ni apa? Tabligh ni menyampaikan. Okey, kita tengok pula kotak yang kedua. Kotak sebelah dia yang kedua, ustaz ceramah tu dia cakap apa? Dia bagi tahu Nabi Muhammad alaihissalam gigih berdakwah menyampaikan ajaran Islam, walaupun menerima tentangan hebat kaum musyrikin. Sebagai umat Islam, kita wajib menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Ustaz tu dia bagi tahu yang Nabi Muhammad ni dia gigih dalam berdakwah menyampaikan ajaran Islam, walaupun dia banyak tentangan, banyak dapat siapalah orang ni, macam-macam dugaan yang dia dapat daripada kaum musyrikin. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita mesti bertanggungjawab menyampaikan ajaran Islam ni kepada orang lain. Contoh sekarang ustazah menyampaikan kepada awak. Sebab awak pun orang Islam, ustazah pun cerita pasal agama Islam, kan? Betul? Okey. Apa kalau macam awak, apa awak nak buat? Cuba fikir sekarang, kan? Apa awak nak buat? Apa awak nak sampaikan? Itu contoh. Jadi itu mengenai tentang menyampaikan. Contoh yang terdekat yang kita dah tengok, yang ustazah dah buat kat awak sekarang, kan? Ustazah yang menyampaikan tentang ajaran Islam, tentang cerita-cerita kisah Nabi Muhammad ni contohnya. Ataupun kalau kita belajar dalam bidang lain, bidang akidah, kita belajar tentang rukun iman, rukun Islam. Ataupun dalam bidang ibadah, kita belajar solat, wuduk, macam-macam, kan? Jadi itu namanya ustazah menyampaikan. Okey, kita tengok muka surat sebelah. Muka surat 109. Muka surat sebelah 109, tengok ada dalam gambar tu seorang budak ni dengan ayah dia. Tadi dia dengar ceramah ni kat sekolah, lepas tu dia balik, ayah dia ambil, kan. Ayah macam awak balik pun ayah awak ambil kat depan pagar. Masuk-masuk je kita awak ada cerita hari ni makan apalah, beli cikgu mengajar apa dalam kelas. Itu awak cerita. Jadi yang murid ni, Siti ni, apa dia cakap dengan ayah dia? Tengok, kita baca sama-sama lagi. Okey, kotak warna pink nombor 1. Okey, ayah, saya akan beritahu adik tentang sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ustaz beritahu tadi. Maksudnya kita dah dengar ceramah tadi kat sekolah ni, ataupun awak dengar ceramah ni kat sekolah, lepas tu awak balik, awak dah cakap, ayah, nanti kakak nak bagi tahu adik lah apa yang kakak dengar ustaz cakap kat sekolah tadi. Contoh, itu pun namanya kita menyampaikan. Awak sampaikan yang awak dah dengar tadi ustaz cakap, awak bagi tahu pula adik awak. Adik awak kan kat sekolah, dekat rumah dia tak tahu, ataupun awak bagi tahu abang awak. Tak salah kalau awak bagi tahu abang awak ke, mak ke, ayah ke. Contohnya di situ. Okey, jadi kita tengok apa ayah ni cakap. Kita tengok dekat kotak biru. Apa ayah dia bagi tahu kat dia? Bagus Siti, kamu juga meneladani sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyampaikan ajaran Islam kepada yang lain. Ayah dia kata bagusnya Siti ni, bagus. Contohnya awak lah, baguslah Siti Umairah ni, kan, mak awak cakap. Baguslah Ain Falisha ni, kan. Nak sampaikan apa yang ustaz bagi tahu tadi. Jadinya Siti ni dia dah contoh sifat tabligh Nabi Muhammad, menyampaikan. Lepas tu ayah dia bagi tahu. Cuba kita tengok kat kotak warna kuning tu, ayah dia bagi tahulah riwayat Bukhari ni dia bagi tahu, balighu anni walau ayah. Balighu anni walau ayah. Kita Nabi ini pesan Nabi Muhammad kepada umatnya. Apa maksud dia? Tadi tu bahasa Arab, kan? Apa bahasa Arab tak faham, ustazah? Maksud dia, sampaikan daripadaku walaupun sepotong ayat. Walaupun sepotong ayat. Contoh, bukanlah dekat ceramah tadi, bukan. Awak pergi sekolah, dalam kelas awak belajar. Contohnya dalam tingkat Islam lah. Awak belajar, balik rumah awak nak cerita dekat mak awak ke, awak cakap macam ni. Mak tahu tak rukun Islam ada 5 perkara. Awak pun cerita rukun Islam ada 5 perkara. Yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah sampailah yang kelima. Itu pun awak menyampaikan, dikira awak mengikuti, meneladani sifat tabligh Nabi Muhammad. Awak menyampaikan walaupun sepotong ayat mengenai ajaran Islam. Ataupun tak nak tadilah. Contoh lain, ibu tahu tak tentang tayamum? Tadi saya belajar tentang tayamum kat sekolah. Awak cerita kat ibu awak tentang ajaran Islam. Ataupun
ibu, tak payahlah ibu, tukar pula adik lah, adik ataupun abang ke kakak ke, adik tahu tak rukun Islam, rukun iman ada 6 perkara. Awak pun cerita, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, kepada kitab kan. Itu pun awak menyampaikan sepotong ayat, walaupun sepotong ayat, walaupun tadi sampai rukun iman ada 6 perkara, pun sama, dah cukup. Itu pun awak menyampaikan tentang ajaran Islam, dapat pahala. Pahala meneladani sifat tabligh Nabi Muhammad, pahala menyampaikan ajaran Islam, macam-macam kita dapat. Okey, itu adalah secara ringkas mengenai tabligh. Apa itu tabligh tadi? Menyampaikan walaupun sepotong ayat. Tak kisah awak ni murid, awak nak bagi tahu ustazah, ustazah, betul ke Nabi, ustazah, saya nak bagi tahu ni, apa yang saya dengar, apa yang saya dah belajar, Nabi Muhammad menerima wahyu di mana? Di Jabal Nur, di Gua Hira. Awak pun kata, oh ya ke, ustazah pun baru teringat, contoh ustazah lupa. Awak pun menyampaikan satu mengenai ajaran Islam, pun dapat pahala. Okey, itu mengenai tabligh. Itu je cerita ringkas mengenai apa yang nak kita faham. Itu baru sikit lah, kita tak nampak lagi yang dalam. Jadi sekarang ni kita nak tahu apa yang Nabi Muhammad buat dalam dia menyampaikan, dia berdakwah ni. Kita nak tahulah cerita dia macam mana kan. Okay, sekarang kita tengok muka surat sebelah, muka surat 110. Muka surat 110. Okey, kat sini barulah kita nampak tentang keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, yang pertama, dakwah secara rahsia. Nabi Muhammad ni dia berdakwah ada pelbagai cara, secara rahsia, secara terbuka. Okay, jadi ini mengenai kita nak tahu cerita dakwah Nabi ni, dia tentang apa cabaran Nabi dapat, apa tindakan Nabi. Jadi kita tengok yang pertama. Baca sama-sama. Kita baca sama-sama. Awak tunjuk kat buku awak. Kita baca dakwah Nabi, dakwah secara rahsia. Okay, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwah kepada orang yang rapat dengan baginda setelah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Talib dan Zaid bin Harithah memeluk Islam. Ini antara orang pertama yang memeluk Islam. Dia secara rahsia, jadi dia menyampaikan dengan orang yang terdekat. Macam saya cerita tadi, awak cerita dulu dengan orang terdekat awak, contohnya mak, ayah, adik-beradik awak cerita. Sekarang ni dekat rumah kan. Jadi family awak yang awak akan sampaikan walaupun satu ayat. Okay, jadi tengok apa cabaran Nabi Muhammad ni dengan dengan orang yang terdekat dia. Apa cabaran dia dakwah? Adakah dia diterima ke tidak ke kan? Kita dengan yang terdekat dengan kita. Okay, cabaran dia, ada yang tidak menerima dakwah baginda, termasuk Abu Talib, bapa saudara Nabi Muhammad. Walaupun bapa saudara Nabi Muhammad ni, Abu Talib ni, yang rapat dengan dia, yang baik dengan dia, tapi dakwah Nabi ni bukan semua orang dapat terima. Sebab walaupun dia rapat, Abu Talib ni bapa saudara yang baik dengan dia, yang rapat dia, tapi dia tak dapat terima dakwah Nabi Muhammad. Jadi tindakan Nabi Muhammad? Tengok kat kotak sebelah yang ketiga. Amanah memikul tanggungjawab bertabligh, tidak putus asa. Kat sini tidak putus asa. Kalau kita baru cakap sikit, abang nak dengar apa ni, senyap lah, awak pun dah tak nak lah cakap, malas lah, contoh kat situ. Tapi kalau kat sini kita kena contoh tindakan Nabi Muhammad, tidak berputus asa. Esok awak cakap lagi dengan abang, tapi kalau abang dah nak tidur, janganlah cakap. Tengah duduk-duduk ke, cakap barulah cerita. Ini abang tengah sibuk nak mandilah, abang nak tidur, awak sibuk nak cakap abang bangun, kakak bangun nak cakap ni. Jadi kenalah marah kan. Jadi awak jangan berputus asa. Kita kena contoh sifat tabligh Nabi ni, jangan berputus asa. Walaupun apa yang kita buat tu tak semuanya orang suka. Okey, itu yang pertama, kisah yang pertama. Kita pergi kisah yang kedua. Tengok dekat bawah. Kotak yang kedua, nombor 2, kita baca sama-sama lagi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit Sofa menyeru penduduk Mekah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi dia secara rahsia, tertutup, keluarga dia je. Sekarang ni dia nak terbuka, nak open kepada orang ramai. Jadi dia naik dekat satu bukit, dekat namanya Bukit Sofa, dekat Mekah lah. Bukit Sofa, dia naik atas tu, dia pun nak bagi tahu. Dia nak sampaikan dakwah dia, nak sampaikan ajaran Islam ni kepada penduduk Mekah. Apa cabaran yang Nabi dapat waktu tu? Adakah orang terima? Kat situ kaum musyrikin marah, mencaci, menghina dan memulau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga. Abu Lahab, bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu menyakiti baginda. Walau kaum musyrikin ni dia tak suka, dia marah sebab Nabi ni dia
memberi ajaran Islam kan, dia nak bagi ajaran yang baru. Diorang ni dah ada pegangan sendiri, tapi Nabi Muhammad datang nak dakwah dekat diorang, bukan senang-senang diorang nak terima. Jadi diorang marah, diorang memaki kan, mencaci, menghina, dia pulaukan keluarga Nabi Muhammad. Walaupun bapa saudaranya sendiri, pakcik, contoh kalau awak, walaupun pakcik awak sendiri, tak semestinya pakcik awak tu suka apa yang awak lakukan, walaupun awak buat benda tu baik kan. Jadi kat sini Abu Lahab ni, pakcik Nabi ni, dia selalu menyakiti Nabi Muhammad dalam berdakwah. Jadi apa tindakan Nabi Muhammad ni? Dia nak senyap je ke? Kita tengok kotak yang ketiga, dia cakap Nabi Muhammad ni apa? Sangat sabar dan tenang menghadapi cabaran merancang strategi dakwah yang lebih meluas. Sangat sabar dan tenang menghadapi cabaran. Kalau awak selalu dalam kelas, kawan terconteng sikit buku, sikit je terconteng, dah bising riuh, awak pun balas balik, awak pun conteng lagi banyak-banyak dekat buku dia. Tu namanya tak ada rasa sabar, tak tenang. Tak pun kawan tu conteng, cikgu, tengok dia ni, dia conteng buku saya. Itu yang selalu dalam kelas kan. Kalau bukan awak, kawan awak. Tapi kena cuba fikir awak ada tak buat macam tu. Jadi kita kena contoh sifat Nabi ni, sabar, tenang. Awak dah besar, bukan lagi darjah 1, tak ada lagi dah, cikgu dia conteng buku saya, mana cikgu pun datang, mana dia conteng buku awak, alah pendek ni dia conteng. Boleh padam. Kalau awak balas balik, nanti kawan balas balik, habis satu buku terconteng. Itu contoh. Jadinya kita kena sabar dan tenang menghadapi cabaran. Kita kena merancang strategi apa kita nak buat kan. Itu yang kita kena terapkan dalam kehidupan seharian. Itu kat sekolah, sekarang kita kat rumah. Contoh adik kacau awak buat kerja, awak nak buat kerja ni, adik kacau. Ibu tengok adik ni, dia conteng buku kakak, dia koyakkan buku kakak. Itu satu cabaran awak dekat dalam PDPR kan. Itu contoh macam mana kita nak buat, macam mana kita nak hadapi. Tadi kita yang pertama apa? Jangan berputus asa. Yang kedua, sabar dan tenang menghadapi cabaran. Itu yang kedua kan. Okey, jadi kita tengok kisah yang ketiga, peristiwa di Taif. Okey, apa yang berlaku dekat Taif ni? Semasa di Taif, baginda berdakwah menyampaikan ajaran Islam. Dia pun tadi dekat kecil kan, kat dalam keluarga orang terdekat. Yang kedua, dia pergi dekat Bukit Sofa, dekat Mekah. Yang ini dia pergi tempat lain pula, dekat Taif. Apa cabarannya? Cabaran dekat sini, Nabi Muhammad ni diejek, dihina, dilontar batu sehingga cedera dan berdarah. Kalau kita, orang dah baling batu kat kita, awak rasa kita buat apa? Kita lari kan? Kita lari menyorok, tak nak dah datang tempat tu, nanti pergi kena baling batu, sakit. Itu kalau kita. Nabi Muhammad ni apa tindakan Nabi? Okey, semakin cekal berdakwah dan tidak membalas dengan kekerasan. Nabi tak kisah dah orang nak hina dia ke, orang nak baling batu ke. Ada tu sampai baling najis kat Nabi. Najis yang kita buang air besar tu, dia baling kat Nabi. Kalau awak, orang baling najis kat kita, report polis dah kita rasanya kan. Itu zaman kita lah. Tapi kalau kita lah, kita pergi kat sesuatu tempat tu, orang baling, orang ejek kita, orang hina kita, orang baling batu ke, orang baling apa, tak ada dah kita nak pergi. Jadi kat situ, contoh yang kita boleh dapat kat sini, kita perlu semakin cekal dan tidak membalas dengan kekerasan. Orang macam contoh saya cakap tadi lah, yang kawan conteng sikit, awak pun balas balik conteng panjang lagi, kawan balas lagi tak, janganlah macam tu. Kita kena, kalau dia conteng sikit, cuma cakap kat dia je, awak tak baik lah main conteng-conteng ni. Kalau awak balas balik, nanti dia balas balik. Kalau awak cakap dia macam tu, tak adanya dia pun oh saya salah, kan. Okey, itu okay. Jadi yang pertama tadi, kita tidak berputus asa. Yang kedua, sabar dan tenang. Yang ketiga, kita perlu kita perlu cekal dalam berdakwah dan tidak membalas dengan kekerasan. Okey, itu kisah yang ketiga berada di Taif. Okey, kita teruskan lagi yang keempat. Tadi Nabi, yang ketiga-tiga tadi tu, Nabi berdakwah terus kepada manusia kan, kepada penduduk di Mekah, di Taif, orang keliling dia. Yang ini dia berdakwah dengan penulisan, dia menulis. Contoh kat sini kan, ada macam surat tu, dia menulis dalam bahasa Arab lah, dia menulis, dia hantar kepada siapa. Jadi kita tengok apa kisah yang keempat. Baginda mengutus surat menyampaikan ajaran Islam kepada raja dan pemimpin negara seperti Raja Rom, Habsyah, Parsi dan Mesir. Itu negara-negara Arab lah yang berada di sekeliling Mekah, Madinah kan.
Nabi mengutuskan surat kepada raja-raja. Tapi adakah raja-raja ni terima? Adakah raja-raja ni menolak? Kita tengok apa cabaran dia. Kita tengok kotak yang ke atas tu. Cabaran Nabi sebahagian besar menolak dan menentang ajaran Islam. Sebahagian besar, maksudnya ramai yang menolak dan menentang ajaran Islam. Ada yang mengancam memerangi umat Islam. Maksudnya dia kata, oh Nabi ni nak dakwah kat dia kan. Dia pun mengancam Nabi Muhammad yang bahawa kalau awak nak dakwah dekat negara saya akan hantar tentera untuk memerangi umat Islam. Dia nak hantar tentera memerangi umat Islam. Kalau kita macam mana? Rasa-rasanya takut kan, nanti habislah orang Islam ni mati. Tapi apa tindakan Nabi Muhammad ni? Tugas dakwah diteruskan dan negara Madinah diperkukuh. Nabi tak ada putus asa. Sebab tadi yang pertama apa? Tidak putus asa. Dia pun bersabar, dia pun tenang. Apa lagi? Dia pun fikir strategi yang baik kan, yang betul macam mana. Dia teruskan juga dakwah dalam penulisan dengan menyampaikan berhadapan dengan manusia ni kan. Dia teruskan berdakwah. Dan negara Madinah dia perkukuhkan lagi, dia dakwah lagi dalam negara Madinah tu sendiri supaya lebih ramai umat Islam. Nampak kita sekarang ni umat Islam yang kita dah lahir-lahir dah jadi umat Islam. Lepas tu kita dah memang dikelilingi oleh umat Islam. Dalam kelas, contoh dalam kelas kita sendirilah, semua umat Islam. Cuma ada beberapa kelas yang ada ada murid India. Kalau dulu waktu zaman Nabi ni, dialah mula-mula yang nak menyampaikan ajaran Islam tu sendiri. Jadi rasanya berat tak tugas tu? Berat kan nak tabligh, nak menyampaikan. Jadi apa tugas kita umat Islam, umat Nabi Muhammad ni? Tugas kita adalah kita meneruskan lagi sifat tabligh Nabi Muhammad ni. Kita tanamkan tabligh dalam diri kita. Tanamkan tabligh tu dalam diri kita, menyampaikan walaupun satu ayat. Walaupun satu ayat. Contohnya, ibu, hari ni waktu maghrib pukul 7.30. Contoh. Baru ibu perasan lah. Contoh mengenai ajaran Islam. Awak sampaikan kepada mak ayah awak, ke adik-adik, kakak, abang. Boleh, tak ada masalah. Ataupun awak ingatkan diri sendiri, kawan jiran sebelah. Sebab sekarang kita di rumah masing-masing, tak ke sekolah, tak jumpa kawan. Kalau jumpa kawan tu adalah juga tak baiklah mencuri, Allah tu maha melihat. Contoh kan. Jadi hari ni kita dah belajar tentang sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu apa? Tabligh itu maksudnya menyampaikan. Menyampaikan. Kalau orang sebut, awak tahu ke tabligh tu apa? Tahu. Maksud tabligh tu menyampaikan. Lepas ni habis dengar cerita Ustazah ni, awak sebutlah, awak sampaikanlah walaupun satu ayat. Awak nak cakap kat mak ke, kat ayah ke, dekat adik ke, kat kakak. Saya nak bagi tahu ni, tabligh tu maksudnya menyampaikan walaupun satu ayat. Itu pun tak apa. Tabligh tu sifat wajib Nabi. Jadi lepas ni boleh awak pun akan dapat pahala, Ustazah pun dapat pahala, mak awak dengar pun dapat pahala kan. Jadi sekarang itulah yang kita dah belajar tentang maksud tabligh, cerita tentang dakwah Nabi Muhammad ni, macam mana dia menyampaikan dakwah. Kita cerita secara ringkas je tadi tu. Kalau nak cerita panjang, tak habis cerita kisah Nabi ni. Belumlah, itu baru sikit-sikit je ceritanya, belum lagi mendalam cerita tentang Nabi. Banyak sangat cerita kisah-kisah tentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik, kita teruskan dengan kepentingan Nabi Muhammad bersifat tabligh. Kepentingan Nabi Muhammad bersifat tabligh. Yang pertama, ajaran Islam tersebar luas. Yang kedua, semakin banyak meninggalkan penyembahan berhala. Yang ketiga, akhlak mulia diamalkan dalam kehidupan. Dan yang keempat, amalan jahiliah seperti menilik nasib dihapuskan. Inilah kepentingan sifat tabligh Nabi ni waktu zaman Nabi. Kan tadi dia berdakwah kepada orang secara rahsia, orang terdekat. Lepas tu dia berdakwah secara terbuka di Bukit Sofa. Dia ke Taif, dia sebarkan melalui penulisan, dia tulis surat. Jadi inilah kepentingan pada waktu tu. Ajaran Islam tu dari kelompok kecil dia tersebar ke kelompok besar dan tersebar ke seluruh dunia. Dan sebelum adanya ajaran Islam ni, manusia ni dia menyembah berhala. Jadinya
penyembahan berhala ni dah ditinggalkan, dah dirobohkan berhala-berhala tu. Apa lagi? Akhlak mulia diamalkan dalam kehidupan, sebab Nabi ni ialah contoh akhlak mulia. Kita perlu contohi akhlak Nabi Muhammad. Kenapa? Sebab tadi dia sabar, dia tenang, dia tidak berputus asa. Kita perlu contoh akhlak-akhlak Nabi Muhammad ni. Bukan zaman Nabi je, sampai sekarang kita pun perlu mencontohi sifat Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad. Dan seterusnya amalan jahiliah seperti tilik nasib dah tak ada, dah dihapuskan, dah tak laku dah tilik-tilik nasib ni kan. Dia akan waktu zaman-zaman jahiliah macam-macam lah perkara yang tak elok, tak betul dah ditinggalkan sebab dah ada ajaran Islam. Itulah cerita tentang dakwah Nabi Muhammad. Okey, seterusnya kita beranjak maju kepada aktiviti pada hari ini. Apa dia aktiviti kita pada hari ini? Okey, buku aktiviti pendidikan Islam. Ustazah dah pastikan semua dah ada semula buku aktiviti pendidikan Islam. Okey, buku aktiviti pendidikan Islam, muka surat 106 hingga 111. Banyaknya ustazah. Dari muka surat 106 sampai 111. 16, 107, 18, 19, 110, 111. 6 muka surat. Memanglah banyak, tapi awak tak perlu menyalin pun. Awak hanya tulis jawapan. Secoek-secoek je jawapannya. Yang lain tu memang dah tertulis dah kat situ. Lain dah dalam buku tulis, kena menulis sebanyak, kan? Okey, jadi muka surat 106. Okey, yang ini dia suruh awak suaikan, cari yang mana suaikan. Contohlah, Ustazah bagi contoh. Yang pertama, menyampaikan dakwah kepada orang yang rapat dengan baginda. Yang tu tadi apa? Yang rapat dengan baginda. Yang nombor 1 tadi, berdakwah secara rahsia kan dengan orang terdekat yang rapat. Apa kat situ cabaran yang Nabi dapat? Yang kat bawah tu kotak yang ketiga. Ada yang menolak dakwah baginda, termasuk Abu Talib. Siapa Abu Talib tadi? Bapa saudaranya. Jadi awak kena sesuaikan kat situ. Yang lain tu awak rujuk dekat buku teks tadi. Kita ulang balik dekat buku teks tadi. Awak rujuk kat situ. Okey, seterusnya muka surat 107. Kat sini dia suruh awak lorek jawapan yang betul. Lorek jawapan yang betul tentang tindakan Nabi Muhammad ketika berhadapan dengan cabaran. Apa tindakan Nabi Muhammad? Contoh yang dia dah buat kat situ, yang dia dah lorek. Amanah, memikul, tanggungjawab, bertablik. Yang pertama, bersedih hati dan runsing. Nabi sedih ke? Nabi runsing ke? Pening ke? Tak kan? Jadi tak perlu lorek. Yang kedua, tidak berputus asa. Ya, Nabi tidak berputus asa. Awak lorek yang itu. Seterusnya awak baca sampai nombor 7. Okey. Muka surat 108. Kat sini dia suruh awak garis jawapan yang betul. Garis jawapan yang betul. Contoh nombor 1, Islam tersebar luas kerana Nabi Muhammad SAW cekal menunaikan tanggungjawab. Apa yang tanggungjawab kita belajar tadi tentang apa? Tabligh ke amanah. Awak gariskan jawapan satu sahaja. Baca sampai nombor 5. Senang, garis je jawapan, tak ada pun kena nyalin. Okey, seterusnya muka surat 109. Sorry, banyak pula kerjanya, tapi sikit-sikit je tulis jawapan. Okey, muka surat 109. Kat sini dia suruh isi tempat kosong. Jawapan dia dah bagi dekat atas. Awak hanya tinggal isi tempat kosong. Contoh yang pertama, Ustazah bacalah perenggan yang pertama. Hari ini saya belajar tentang keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah Islam, dia dah letak dah, dia menyampaikan dakwah Islam tu contoh. Nabi menghadapi pelbagai cabaran dan apa kat atas tu? Taif, berdarah, dugaan, cabaran dan dugaan. Jadinya tulis jawapan melalui cerita tadi. Okey. Muka surat 110. Kat sini dia suruh awak kenal pasti akhlak Nabi Muhammad ketika bertabligh dan tulis peta azab. Okey. Okey, seterusnya muka surat 110. Kenal pasti akhlak Nabi Muhammad SAW ketika bertabligh dan tulis peta azam. Okey, yang pertama dia contoh kat situ, dia suruh awak tanda right je yang mana jawapan yang betul. Apa dia? Saya berazam akan mencontohi akhlak Nabi Muhammad dalam kehidupan. Saya akan mengamalkan akhlak yang ditunjukkan Nabi Muhammad. Contoh yang dah bagi, amanah ke khianat. Mestilah kita pilih amanah. Okey, nombor 1 lah kat atas. Kita nak jadi pemaaf ke pendendam? Pemaaf, tanda right, pemaaf, bukan pendendam tak baik. Dan seterus 2 sampai 5 tu pilih yang mana yang perlu kita contoh, kemudian tulis dalam ruangan dalam peta azam tu. Okey, dan yang terakhir muka surat 111. Okey, muka surat 111. Kat sini dia kata pilih tindakan kamu dan tulis kesannya. Okey, saya mencontohi keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad. Kat situ dia ada dah bahagi. Yang pertama sebelah kanan sekali tu adalah situasi. Yang tengah-tengah tu awak kena tanda right yang mana tindakan kita kena buat, dan yang kotak ketiga tu kesan tindakan kita tu tadi. Okey, yang pertama dia dah bagi contoh, mainan adik bersepah di lantai. Awak nak buat apa?
Awak nak marah adik ke, awak nak ajak adik jom kita kemas sama-sama. Mestilah kita ajak adik kemas sama-sama. Lepas tu apa yang kesan yang daripada kita buat tu, apa yang dapat kita, apa kesan kepada kita? Yang pertama dapat mengelak kecederaan. Sebab kalau bersepah mainan, bukan mainan adik je, mainan awak pun. Bersepah kalau awak jalan terpijak, kot terluka kaki kan. Ataupun yang kedua, dikasihi ahli keluarga. Kalau macam tu, ya Allah, tak percaya tanya mak awak. Mak, kalau saya tolong saya ajak adik ke rumah mainan, mak rasa apa? Ya Allah, lagilah sayangnya mak dekat kakak, sayangnya mak kat adik ni, sayangnya mak kat abang ni. Sebab tolong kemas sejuk sikit. Ni tidak mak, penat tengok awak bersepah je mainan. Tak mainan pun buku ke, kau tak pensel awak bersepah warna, tak susun balik, contoh. Yang lain tu awak kena pilih yang mana yang benda yang elok, yang mana patut kita buat dan apa kesan tindakan kita tu. Okey, boleh? Itu sahaja. Nampak banyak tapi hanya tulis jawapan. Suaikan, garis, lorek, isi tempat kosong, dah ada jawapan. Kan? Tanda raih tu je walaupun banyak. Tak apa, kalau tak dapat hantar hari ni pun tak apa. Siapkan je dulu yang mana boleh. Okey? Okey, jadi itu saja. Okey, hantar ke Telegram kelas dalam bahagian ulum. Okey? Dan yang ni paling penting, jangan lupa isi kehadiran anda hari ini. Dah dengar Ustazah cakap banyak-banyak pompang-pompang ni tentang apa tadi, teladani sifat tabligh Nabi Muhammad. Kita jangan lupa isi kehadiran dekat link Google Form yang Ustazah dah bagi. Isi kehadiran dekat situ. Okey? Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi selepas ini dan jumpa lagi minggu hadapan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.